Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kita akan masuk bab 2.2 keanjalan harga. Okay, kamu boleh buka buku teks muka surat 88, okay, sebagai rujukan kamu lah. Okay, sekarang sebelum ni kita sebenarnya cikgu sudah terangkanlah dalam Telegram, pasal berkaitan dengan keanjalan harga. Tapi cikgu akan terangkan kembali sebab ada juga kawan kamu yang PM cikgu, so cikgu akan terangkan kembalilah dalam Google Meet. Cikgu akan share screen, selepas cikgu share screen, cikgu tidak akan nampak kamu punya message. So kalau ada apa-apa masalah atau kalau cikgu ada bertanya dengan kamu, kamu kena buka voice lah. Okay, cikgu. Alright, thank you, respond. Sekejap Okay. Keanjalan harga. Keanjalan harga dia terbahagi kepada dua. Keanjalan harga permintaan atau simbol dia ED dengan keanjalan harga penawaran. So hari ini kita akan masuk keanjalan harga permintaan. Sebelum tu cikgu akan terangkanlah apa yang dimaksudkan dengan keanjalan harga. Keanjalan harga dia merujuk kepada bagaimana kuantiti yang diminta atau dibekalkan dari perubahan yang baik apabila harganya berubah. Maksudnya di sini, sekiranya ada sesuatu perubahan harga dalam sesuatu barang tu, di sanalah bermaksud keanjalan harga. Keanjalan harga dia merujuk kepada bagaimana sesuatu kuantiti yang diminta. Ada yang join kejap. Hai San Goku. Kita sudah start baru start. So kita Wong Yuchen. Wong Yuchen, kamu buka buku teks, ekonomi, muka surat 88. Kita sudah masuk 2.2 iaitu keanjalan harga. So apa yang dimaksudkan dengan keanjalan harga? Keanjalan harga ni dia merujuk kepada bagaimana sesuatu kuantiti atau sesuatu kuantiti barang yang diminta atau dibekalkan dari perubahan yang baik apabila harganya berubah. Adakah harganya berubah tu kuantiti yang diminta tu baik atau tidak? Itu adalah keanjalan harga. Dia akan berlaku apabila ada harga berubah. Keanjalan harga tu dia berlaku apabila ada sesuatu harga barang berubah. So di sana baru kamu ukur keanjalan harga. Keanjalan harga dia terbahagi kepada dua. Keanjalan harga permintaan dengan keanjalan harga penawaran. So hari ini kita akan masuk keanjalan harga permintaan. So apa yang dimaksudkan dengan keanjalan harga permintaan? Keanjalan harga permintaan ni dia mengukur peratus perubahan dalam kuantiti yang diminta
kesan daripada perubahan harga barang tersebut. Okey, maksudnya di sini sekiranya ada perubahan harga, okey, sekiranya ada perubahan harga, so keanjalan harga permintaan ni dia mahu mengukur apa kesan perubahan tersebut. Okey, macam kemarin cikgu ada bagi kamu, okey. Okey, macam kemarin cikgu ada ada terangkan kamu dan cikgu pun ada bagi kamu latihan lah berkaitan dengan keanjalan, bagaimana untuk mengukur keanjalan harga permintaan. Okey, so ini adalah formula untuk keanjalan harga permintaan dengan penawaran ni dia lebih ada mengira lah. Okey, so ini adalah formula dia, persen perubahan kuantiti yang diminta per atau bahagi dengan persen perubahan harga. Yang ini. Maksudnya yang inilah simbol dia. Yang ini maksudnya perubahan atau change. Persen change of quantity equal to percent equal pula. Divided by percent change of price. Kamu boleh tengok buku teks. Yang ini pengiraan keanjalan harga permintaan. So, dalam ni mana sebenarnya? Yang cikgu bagi tahu tu tadi yang ini, keanjalan harga permintaan. ED tu adalah dalam bahasa Inggeris, elasticity demand. ED. Ini biasa digunakan untuk simbol ekonomi lah. Equal to persen perubahan kuantiti. Dengan bahagi persen perubahan harga barang. Harga. Ataupun yang inilah tadi yang cikgu terangkan tadi. Bagaimana kamu mencari persen perubahan kuantiti. So yang ini kamu kena ingatlah, kuantiti yang baru, maksudnya harga yang baru selepas berubah tolak dengan harga pula, kuantiti baru tolak dengan kuantiti yang asal, maksudnya yang sebelum berubah. Sebagai contoh, contoh harga minyak, harga minyak petrol kan sebagai contoh. Harga dari RM2 berubah kepada RM1.80. So, RM2 tu adalah harga asal. RM1.80 tu adalah harga baru. Ataupun so permintaan untuk kuantiti akan berubah juga. So di sini kamu kena letaklah kuantiti baru tolak kuantiti asal. Kamu bahagi dengan kuantiti asal. Ini maksudnya samalah di sini. Darab dengan 100. Begitu juga macam harga yang cikgu beritahu tadi berkaitan dengan minyak. Minyak petrol tadi cikgu beritahu dia dari RM2 berubah kepada RM1.80. So harga baru adalah RM1.80 tolak harga asal RM2 bahagi dengan harga asal RM2 darab dengan 100. So di sini kamu akan dapat persen. So ini adalah contoh pengiraan. Ini contoh dia lah. Kamu boleh tengok buku teks juga. Muka surat 90. Hitung nilai keanjalan harga permintaan bagi beras apabila harga beras meningkat. Harga beras meningkat dari RM5 ke RM6 dan kuantiti yang diminta turun daripada 20 kilo kepada 18 kilo. So dia sudah bagi harga yang baru, harga lama ke harga baru,
dan kuantiti lama kepada kuantiti baru. Okay. So ini adalah keyword dia lah. Okay. So dia akan tanyalah, kalau dalam soalan dia akan tanya, hitung nilai keanjalan harga permintaan bagi beras. So bila dalam soalan dia bertanya hitung nilai keanjalan harga permintaan, so memang automatik kamu ambil formula, okay, formula yang inilah. Okay, so langkah pertama kamu kena kira dulu perubahan kuantiti yang diminta. Okay, okay, kuantiti yang diminta, kuantiti baru adalah 18 kilogram. Okay, tolak kuantiti asal 20, kamu bahagi 20. Yang ini kamu terus tekan kalkulator lah, darab 100 dan kamu akan dapat negatif 10%. Okay, dan sekarang kamu sudah dapat persen perubahan kuantiti. Sekarang ni kamu kena cari persen perubahan harga pula, price. Okay, sama juga baru tolak yang lama atau asal bahagi asal darab 100. So tadi harga baru adalah RM6, harga lama RM5. So kamu letak sahaja RM6 tolak RM5 bahagi dengan RM5 darab 100. So kamu akan dapat 20%. So sekarang kamu sudah dapat nilai untuk persen perubahan kuantiti dan persen perubahan harga. Okay, sekarang barulah kamu menggunakan mengira keanjalan harga permintaan. Okay, ini jangan lupa ED, equal to atau sama dengan persen perubahan kuantiti, bahagi dengan persen kuantiti perubahan harga atau price. So tadi persen perubahan kuantiti adalah negatif 10%, bahagi dengan 20%. Kamu cuma tekan kalkulator negatif 10 bahagi 20 pun kamu boleh dapat negatif 0.5. Yang ini tidak perlu persen sudah. So kamu kira negatif 10 bahagi 20. Kalau kamu tekan kalkulator, so kamu akan dapat negatif 0.5. Boleh fahamkah setakat ni? Boleh respon? Boleh respon cikgu? Boleh cikgu. Alright, okay. Boleh cikgu. Boleh ya? Alright. Okay, thank you for respon. Okay, kalau kamu nampak ni ada negatif, tanda negatif pada pekali keanjalan harga, dia menunjukkan hubungan negatif. Kalau ada negatif, so itu menunjukkan ada hubungan negatif antara harga dengan kuantiti yang diminta. Sekiranya negatif. Untuk pengetahuan kamu dalam ekonomi, tanda negatif ini akan diabaikan dengan mengambil nilai mutlak sahaja. So kalau cikgu akan letak negatif 0.5 alias, tahu kan alias tu 0.5. So tidak perlu ada negatif. Kalau cikgu akan letak di sini kedua-duanya sekali. Negatif 0.5 alias 0.5. Ini adalah soalan yang cikgu bagi kemarin. Setakat ni Natasha saja yang ada hantar, ada submit dengan cikgu tadi pagi. Bukan tadi pagi, kemarin. Kemarin. So cikgu pun sudah terangkan dengan Natasha. So ini adalah, kita buat perbincangan sedikit lah. Ini adalah aktiviti 2.2.2 yang cikgu sudah bagi kamu kemarin. Cikgu tahu ada yang mungkin masih bingung-bingung kan, masih sama-sama. So cikgu harap explanation cikgu dengan buat Google Meet ni kamu boleh lebih faham lah.
Okey, jadual berikut menunjukkan kuantiti permintaan bagi dua jenis barang pada pelbagai tingkat harga. Okey, ini adalah tabel harga, jadual harga sekilogram, RM1.50, RM2, RM3. Ini adalah kuantiti gula yang diminta dan ini adalah kuantiti gula yang diminta. Okay, so dia sudah bagilah semua kan. Okay, untuk harga RM1.50, kuantiti yang diminta, permintaan 10 kilo. Untuk durian 40 kilo. Okay. Okay, so soalan dia, okay, kalau kamu tengok macam ni kan, ya ini macam biasa sahaja kan. Tapi bila kamu tengok soalan, kamu akan tahu itu adalah dia minta keanjalan harga permintaan. Andaikan harga naik daripada RM1.50 kepada RM2. So sekarang kamu fokus yang ini saja. Yang RM3 ni kamu tidak perlu fokus lah. Okay. Okay, andaikan harga naik daripada RM1.50 kepada RM2. Hitung nilai keanjalan harga permintaan bagi kedua-dua jenis barang. Okay, maksudnya kamu kena buat dua nilai. Okay, kamu kena kira kuantiti gula dan kuantiti durian. Tafsirkan nilai tersebut. Okay. Mana sudah? Okay. Ini. Okay, ini adalah, ini yang cikgu buatlah. Okay, harga naik, kalau cikgu akan masukkan balik keyword dia, harga naik daripada RM1.50 kepada RM2. So kalau macam kamu highlight lah. Okay, okay, guna highlighter dan hitung nilai permintaan bagi kedua-dua jenis barang. Okay, dia akan jadi bagi nilai yang RM3 tu cikgu tidak fokus sebab dia perubahan antara di sini sahaja. Okay. Okay, RM1.50 dengan RM2. So ini maksudnya ini yang lama. Okay, ini yang baru. RM2 ni yang baru. Okay, first kamu perlu tahulah ini adalah formula dia. Persen perubahan kuantiti bahagi persen perubahan harga darab dengan 100. Sebelum tu, okay, disebabkan persen perubahan kuantiti dengan persen perubahan harga kedua-dua kuantiti ni tidak diberikan. So, apa yang kamu perlu buat? Kamu kena kira. Okay, kamu kena buat pengiraan untuk mencari persen perubahan kuantiti dengan persen perubahan harga. Okay, first kamu cari gula dululah. Okay, kuantiti gula yang diminta. Okay, tidak masalah lah kalau kamu mahu durian dulu ke, gula dulu ke. Okay, yang penting dia punya di sini samalah kuantiti dia. Okay, okay, untuk gula, okay, untuk step yang pertama, okay, macam biasalah, persen perubahan kuantiti. Kalau sini cikgu lebih suka lebih suka letak new quantity atau kuantiti yang baru tolak kuantiti yang lama bahagi dengan kuantiti yang lama. Okay. Dan dia ada darab 100 lah. Okay. So, kuantiti yang baru untuk gula yang mana? Siapa boleh jawab? Yang 8. Itu yes, betul. Okay, thank you Hazim. Okay, so yang 8 kan di sini. Ini adalah yang baru sebab RM2 kan. RM1.50 ni dia yang lama. RM2 ni yang baru. So 8 tolak yang lama 10. Okay, 8 tolak 10 kamu bahagi dengan 10. So kamu akan dapat
negatif 0.2 dan sebab dia mau persen, kamu kena darab dengan 100. Okay, untuk kamu dapatkan negatif 20%. Okay. Okay, lepas tu step pertama sudah settle, persen perubahan kuantiti kamu sudah dapat. Okay, step yang kedua kamu kena cari persen perubahan price atau harga. Sama juga, so kamu kena yang ini lagi lah. Okay, kamu kena kira. So yang harga baru tolak harga lama. So RM2 tolak RM1.50, kamu bahagi dengan RM1.50. So kamu akan dapat 0.33. Lepas tu disebabkan dia mahu persen kan, so kamu kena darablah dengan 100 dan kamu akan dapat jumlah 33%. Okay, step ketiga, okay, di sini barulah kamu dapat cari okay, keanjalan harga atau elasticity price. Okay, elasticity demand, keanjalan permintaan. Okay, so persen perubahan kuantiti adalah negatif 20% bahagi dengan persen perubahan harga 33%. So bila kamu bahagi, kamu akan dapat negatif 0.6. Okay, macam cikgu cakap tadi, okay, dalam ekonomi tanda negatif akan diabaikan. Tetapi yang paling penting kamu kena tahulah maksudnya keanjalan harga permintaan untuk gula ni dia menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti yang diminta. Okay. Okay, ini yang cikgu maksudkanlah. Cikgu Elias di sini 0.6. Okay, begitu juga dengan durian. Okay, kita fokus dengan durian. Okay. Okay, durian, okay, 40 dengan 30. So, harga yang baru, kuantiti yang baru, kuantiti yang baru 30, kuantiti yang lama ialah 40. So, kamu buat sahaja 30 tolak 40 bahagi 40, kamu dapat negatif 0.5 darab 100 untuk persen. Dan ni kamu akan dapat negatif 25%. Okay, step yang kedua dia sebenarnya samalah dengan gula. Okay, sebab dia di tempat yang sama di sini. Okay, so dia akan samalah kecuali harga dia berbeza-beza. So dia akan sama 33%. Okay, bila kamu sudah dapat persen perubahan kuantiti dengan persen perubahan harga, so kamu boleh masukkan di sinilah negatif 25% bahagi dengan 33%. Okay, dan kamu akan dapat negatif 0.75 alias 0.75. Okay, boleh fahamkah di sini? Ada yang tidak faham? Boleh? Boleh semua? Boleh je. Boleh ya? Janji yang negatif tu jangan boleh letak dengan jangan kan cikgu. Yang mana? Yang negatif ni? Ya. Yang ini yang penting kamu tahulah kalau ada negatif, okay, ini tiada masalah juga kalau kamu tidak letak yang macam ni, alias 0.6. Okay, yang ini kamu perlu letak juga negatif ni supaya kamu tahu itu adalah ada hubungan negatif antara harga dengan kuantiti. Okay, tetapi kalau dalam ekonomi negatif ni dia tidak perlu diabaikan sahaja. Okay. So kalau cikgu mau kamu buat dua-dua ni.
Negatif 0.6 alias 0.6. So kamu akan tahu negatif maksudnya kamu boleh, kalau sekiranya ada soalan bagi ulasan berkaitan pengiraan tu, kamu boleh tulis terdapat hubungan negatif antara harga dengan kuantiti. Okay. Boleh Hazin? Boleh cik. Alright. Boleh, Cik. Okay, thank you. Okay, so kita masuk kepada 2.2.3. Okay, muka surat 92. Okay, 2.2.3, keanjalan harga permintaan, anjal dan tidak anjal. Okey, keanjalan harga permintaan ni dia terbahagi kepada dua. Okey, anjal dan tidak anjal. Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, ini adalah ciri-ciri untuk anjal. Okey, ED atau keanjalan permintaan dia mesti lebih besar dari 1. Kalau tidak anjal, keanjalan permintaan kurang dari 1. Okay, kalau macam tadi yang kita buat ni, macam mana? Dia anjal ke atau tidak anjal? Siapa boleh jawab? Dia 0.6 dengan 0.75. Dia lebih besar dari 1 atau kurang dari 1? Kurang. Kurang kan? Kurang dari 1. Okay. So, bila dia kurang dari 1 maksudnya dia tidak anjal. Okay. Okay, untuk anjal juga kamu boleh tahu dia dari segi persen perubahan kuantiti lebih besar dari persen perubahan harga. Okay. Dan sebaliknya lah untuk tidak anjal. Dan pengguna, okay, untuk anjal, pengguna dia sangat responsif dengan perubahan harga. Sebagai contoh, jika harga tu turun 10% dan kuantiti yang diminta tu akan naik lebih dari 5%. Sebagai contoh, barang-barang branded. Okay, kalau harga tu kan, kalau barang branded kan harga dia murah, harga dia mahal. Okay, sebagai contoh harga dia RM500. Okay, lepas tu harga tu diturunkan. Okay, diturunkan, harga turun, mungkin contoh musim perayaan, harga turun sebanyak 50%. Okay, untuk habiskan stok. Okay, dan pengguna, customer dia sangat responsif dengan perubahan harga. So permintaan, kuantiti yang diminta tu akan lebih besar lah, orang akan berebut dan akan cepat sold out. Okay, itu maksudnya pengguna sangat responsif dengan perubahan harga. Okay, untuk tidak anjal, pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga. Okay, sebagai contoh, jika harga tu meningkat 10%, kuantiti yang diminta juga akan kurang daripada 10%. Dia akan kurang daripada 10%. Maksudnya dia tidak akan kurang lebih 10%. Sebab, okay, sebagai contoh itu adalah barang keperluan. Okay, macam dalam soalan ini kan, okay, kan, okay, dalam contoh tadi dalam buku teks, okay, berkaitan dengan beras. Okay, okay, beras tu adalah harga keperluan kan.
Okay, dia adalah barang keperluan. So, sekiranya harga meningkat 10%, kuantiti yang diminta tu pun ada kurang tetapi tidak kurang sangat sebab dia banyak pilihan lain lagi. Mungkin dia boleh beli beras jenama lain. Okay, so itu maksudnya tidak anjal. Okay, anjal. Okay, untuk graf, okay, kamu boleh tengok muka surat 92. Okay, okay, graf untuk anjal, dia keluk dia berbentuk landai. Okay. Dan tidak anjal dia akan berbentuk curam. Okay, mari kita tengok. Okay. Okay, ini adalah keanjalan harga permintaan anjal untuk kalau kamu melukis graf. Okay, kalau kamu tengok sini harga. Okay, kalau anjal tadi, okay, cikgu bagi tahu tadi anjal dia apabila okay, kuantiti lebih besar daripada apa tadi? Okay, kuantiti dia lebih, perubahan kuantiti dia lebih besar daripada perubahan harga. So kalau kamu nampak di sini ini adalah harga lama. Okay, ini adalah harga baru. So harga menurun. Okay, kuantiti dia akan meningkat. So dia akan jadi beginilah demand atau permintaan, keluk permintaan. Okay. Alright, untuk tidak anjal pula, ini adalah graf untuk keanjalan harga permintaan yang tidak anjal. So macam tadi harga lama di atas, maksudnya harga lama menurun, harga baru turun. So sekarang harga baru dia akan meningkat. Okay, sini harga lama, sini harga baru dan sini adalah kuantiti dia. Okay, dan kamu boleh buatlah okay, demand di sini atau keluk untuk permintaan. Okay, kalau kamu tengok contoh di sini, okay, untuk tidak anjal, okay, keanjalan harga permintaan anjal mempunyai keluk permintaan yang landai. Sebagai contoh barang mewah yang macam cikgu beritahu tadi lah. Okay, barang branded. Kamu ingat saja kalau tidak anjal dia biasanya macam barang, sebagai contoh barang mewah. Okay, so bila harga dia memang sangat-sangat mahal, tapi bila ada pengurangan harga, okay, pelanggan, customer akan lebih responsif. Okay, so permintaan kuantiti tu akan meningkat sebab ada sell, harga turun. Okay. Okay, kalau tidak anjal ni dia lebih kepada barang-barang keperluan. Okay, walaupun harga meningkat, okay, kuantiti permintaan kurang sedikit, tetapi dia tidak akan terlampau kurang. So tidak akan nampak sangatlah pengurangan dia. Okay. Contoh barang di sini barang keperluan dan barang yang mempunyai ketaatan pengguna yang tinggi. Selalunya barang keperluan lah, beras, okay, gula, minyak masak. Okay, itu adalah barang-barang keperluan yang mempunyai ketaatan pengguna yang tinggi sebab kita sentiasa menggunakan barang tersebut.
Okay, itu adalah ciri-ciri anjal dan tidak anjal. Paling senang yang inilah bila kamu sudah dapat, okay, kira kamu sudah tahu kalau lebih daripada 1, maksudnya jawapan tu akan 1.5 walaupun negatif 1.5 sebab negatif tu kamu perlu abaikan kan. So kamu kena tahu kalau negatif 1.5 tu maksudnya dia sudah lebih. Okay. So maksud dia 1.5 lah. Okay. Kalau tidak anjal, kalau 0.9, 0.99, okay, itu adalah tidak anjal. Okay, boleh fahamkah berkaitan dengan keanjalan harga permintaan? Yang anjal atau tidak anjal? Ada soalan? Macam buat masa ni tiada lah cik. Okay, tidak apa. Nanti mesti ada. Nanti saya tanya cikgu sajalah kalau saya tidak tahu. Alright. Okay, boleh. Okay, ada 10 minit lagi. Okay, ini adalah penentu. Okay, kita proceed kepada 2.2.4. Okay, muka surat 94. Okay. Penentu keanjalan harga permintaan. Okay, macam macam 2.1 kita pun ada penentu dia sendiri kan, penentu permintaan, apa yang mempengaruhi penentu permintaan, apa yang mempengaruhi penentu penawaran. So, untuk keanjalan harga permintaan pun ada penentu juga. Okay, apa yang dimaksudkan dia? Dia maksudnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keanjalan harga permintaan sesuatu barang. Okay, maksudnya daripada firma lah. Okay. Sebab keanjalan harga ni, okay. Oh, cikgu lupa bagi tahu kamu tujuan dia tadi. Okay, keanjalan harga ni, okay, tujuan dia, okay, tujuan keanjalan harga permintaan ni dia sangat penting kepada sesebuah syarikat atau sesebuah firma dalam membandingkan tindak balas atau responsif pelbagai jenis barang terhadap perubahan harga untuk mereka menentukan apa strategi mereka untuk menentukan harga. So, okay, ini adalah faktor yang mempengaruhi sesebuah firma untuk menentukan barang apa yang mereka boleh buat untuk sesuatu barang tu. Okay. So, faktor yang mempengaruhi keanjalan harga permintaan sesuatu barang, okay, ada 7 faktor di sini. Ini adalah penentu dia lah sebelum sesebuah firma tu meletakkan strategi. Okay, strategi untuk membuat perubahan harga. Okay. Okay, untuk penentu. Okay, untuk di sini, okay, sini adalah anjal dengan tidak anjal. Okay, ini adalah jenis barang. Okay, penentu jenis barang. Jenis barangan. Okay, kalau untuk anjal, okay, barang mewah. Okay, macam cikgu beritahu tadi lah, barang mewah atau barang branded. Okay. Pengguna akan mengurangkan permintaan apabila harga naik. Seperti biasalah kalau macam barang-barangan mewah, bukan barang keperluan kan. Okay. Pengguna akan mengurangkan permintaan tu apabila harga meningkat. Tapi kalau harga dia menurun, so di sanalah permintaan akan meningkat. Okay. Untuk tidak anjal pula, okay, dia sebagai jenis barangan dia adalah barang keperluan. Okay. Pengguna akan tetap membeli barang tersebut walaupun harga meningkat. Okay. Maksudnya macam barang keperluan ni, kan,
makanan, okay, barang keperluan macam beras, okay, itu adalah makanan seharian orang Malaysia. Okay. Jadi bila harga naik ke, harga turun ke, tapi tetap juga orang Malaysia ni membeli beras. Okay. Itu maksud tidak anjal. Okay. So bila sudah sesebuah firma tu menetapkan jenis barangan, okay, dia tahu sudahlah apa yang dia boleh, strategi yang dia boleh buat. Okay. Okay. Faktor yang kedua adalah faktor jangka masa. Untuk faktor yang kedua, jangka masa panjang, dia mudah dicari barang pengganti. Okay. Dia boleh mencari barang pengganti yang lain. Kalau jangka masa pendek ni, dia sukar untuk mencari barang pengganti. Maksudnya macam beras tadilah, walau bagaimanapun dia tetap membeli beras. Okay. Untuk bilangan barang pengganti, dia banyak. Untuk bilangan barang pengganti, untuk anjal, banyak barang pengganti yang boleh digantikan. Kalau di sini sebagai contoh, minuman-minuman. Dia banyak, minuman ni dia banyak kan, ada jus. Kalau jus dia mahal, mungkin kamu boleh cari minuman yang lebih lebih murah. Itu maksudnya banyak barang pengganti. Kalau untuk tidak anjal, barang yang kurang pengganti atau tiada langsung barang pengganti. Kalau di sini sebagai contoh, minyak petrol. Walau bagaimanapun naik ke turun ke kan, walaupun kita pernah naik sampai RM2.5, minyak petrol pun tetap juga orang beli, sebab kalau tidak kereta tidak akan bergerak lah. Itu sebagai contoh lah. So yang ketiga, keempat, faktor keempat, nisbah perbelanjaan pendapatan. Sebahagian besar pendapatan boleh guna dibelanjakan ke atas barang ini. Sebagai contoh, handphone. Bila kamu beli handphone, so sebahagian handphone tu kira mahal kan. Dia sebahagian besar income kamu telah digunakan untuk membeli handphone. Itu adalah maksud nisbah perbelanjaan pendapatan. Kalau untuk tidak anjal, dia akan lebih kecil, sebab harga-harga barang keperluan akan lebih murah selalunya. Yang kelima, bilangan kegunaan. Kalau untuk anjal, dia lebih banyak kegunaan. Sebagai contoh, di sini tepung. Untuk tepung gandum, dia boleh guna bermacam-macam. So kalau penggunaan terhad untuk tidak anjal, macam tepung atar. Tepung atar tu dia macam tepung yang boleh buat capati. So kalau buat capati, dia tidak boleh guna tepung gandum. Itu adalah contoh untuk bilangan kegunaan. Maksudnya untuk anjal, kegunaannya banyaklah. Untuk tidak anjal, penggunaan yang terhad. Ketagihan. Ni yang keenam. Tahap ketagihan dia rendah. Kalau untuk tidak anjal, tahap ketagihan yang tinggi. Sebagai contoh, rokok. Apa lagi? Kopi. Biasanya orang mau minum kopi kan. So ini adalah dia akan, sebuah firma tu akan tengok juga apa yang barang apa yang boleh digunakan. Dari segi dia akan tengok pengaruh ketagihan sesuatu barang tu kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah ketahanan barang itu sendiri. Selalunya kalau untuk anjal, permintaan untuk anjal, barang tahan lama. Sebagai contoh,
Okay. Sebagai contoh, apa yang tahan lama? Kamu punya kereta. Okay, kereta. Okay, kereta dia boleh disimpan lama ataupun perabot. Okay, barang-barang kamu perabot. Okay, itu adalah barang-barang yang tahan lama. Okay, kalau untuk tidak anjal, barang tidak tahan lama. Sebagai contoh, susu segar lah. Yang itu kamu memang tahulah. Okay, contoh susu segar tu memang tidak tahan lama lah. Okay. So, kamu boleh kan ni? Boleh dapat? Boleh cikgu. Faham? Boleh ya? Sekejap. Stop present. Okay, so hari ini sajalah. Okay, pukul 10.30 sudah kan? Okay, ini sajalah buat masa ni. Okay, lepas ni cikgu akan bagi kamu, cikgu akan send di Telegram. Okay, soalan. Okay, kamu try buat. Bila kita ada kelas? Isnin kah? Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan Ya. kan? Isnin nanti kita akan Google Meet juga, kita akan bincang soalan yang cikgu bagi. Okay, boleh kan? Boleh, Okay. Boleh cikgu. Kejap, cikgu mau menggambar dulu. Sekejap. Sekejap ah. Empat, ekonomi. Alright, itu saja untuk hari ini. Thank you Join. Thank you cikgu. Okay, thank you Okay. cikgu. Bye Okay, cikgu. Boleh cikgu. Nanti cikgu bagi soalan lah. Oh. Hazim.